Saudara, umat Islam di Singapura akan mula berpuasa esok berikut pengumuman awal Ramadan oleh Mufti Negara Dr. Nazruddin Muhammad Nasir. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menentukan bila bermulanya bulan-bulan Islam, Singapura menggunakan kiraan hisab berdasarkan kriteria imkanur ru'yah yang menentukan sama ada anak bulan boleh dilihat ataupun sebaliknya. Berdasarkan kriteria ini, anak bulan berada di ufuk Singapura setelah matahari terbenam petang tadi selama 38 minit. Oleh demikian, suka saya mengisytiharkan bahawa Ramadan pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, bermula esok, Khamis bersamaan 23 hari bulan Mac tahun 2023. Selamat menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak, bulan penuh rahmah, pengampunan, keihsanan, kesabaran dan kesyukuran. AP tanpa kawasan undi dari Parti Kemajuan Singapura PSP, Leong Mun Wai, mungkin dikenakan tindakan lanjut atas kelakuan beliau di Parlimen. Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang K. Shanmugam berkata langkah seterusnya sedang dipertimbangkan. Ini selepas Encik Leong berulang kali menyalahgunakan hak keistimewaan Parlimen serta peraturan Parlimen. Encik Leong dan Encik Shanmugam berbahas hangat lebih sejam di Parlimen siang tadi. Isu yang dibahaskan catatan di Facebook Encik Leong yang disifatkan sebagai penuh dengan maklumat yang salah serta tuduhan. Menurut Encik Shanmugam, catatan tersebut tidak mengetengahkan isu pokok, iaitu Encik Lee Hsien Yang dan isterinya Cik Lee Swet Fen telah didapati berbohong selepas mengangkat sumpah dan bahawa kedua-duanya telah mengelakkan diri daripada dibawa ke muka pengadilan. Semasa perbahasan hangat, Encik Shanmugam bertanya kepada Encik Leong sama ada beliau setuju bahawa kedua-dua pasangan Lee itu telah berbohong di bawah sumpah. Sama ada ia satu kesalahan jenayah dan jika begitu, adakah ia perlu disiasat sepenuhnya? Namun, Encik Leong enggan mengulas dengan alasan Dewan Parlimen katanya bukan tempat persidangan mahkamah. Encik Shanmugam turut menjelaskan perbezaan antara kes itu dengan kes rasuah syarikat Keppel Marine and Offshore yang digunakan Encik Leong sebagai perbandingan. Undang-undang mengenakan deposit boleh didapatkan semula sebanyak 10 sen bagi minuman dalam botol atau tin akan berkuat kuasa mulai April 2025. Di bawah pindaan rang Undang-Undang Kemampanan Sumber juga, para pengguna perlu membayar lebih untuk beg plastik mulai Julai depan. Skim pulangkan bekas minuman itu menggalakkan para pengguna agar memulangkan botol-botol plastik atau tin minuman untuk mendapatkan semula deposit 10 sen. Sebuah konsortium diturajui pihak industri akan membantu para peruncit menentukan lokasi pengumpulan botol dan tin minuman berdasarkan jumlah pengunjung serta kemudahan orang ramai. Mulai 3 Julai ini pula, para pengguna juga perlu membayar 5 sen bagi beg plastik pakai buang. Tetapi bayaran plastik itu tidak akan dikenakan bagi pembelian barang dapur secara online. Ini kerana para pelanggan tidak mempunyai pilihan untuk menggunakan beg sendiri. Syarat baru pula bagi para pengurus bangunan adalah mengemukakan laporan sisa makanan kepada Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA dan lebih banyak fleksibiliti bagi para pengurus bangunan baru untuk memproses sisa makanan mulai tahun depan. Rakyat perlu bersatu dalam menghadapi ancaman pengganasan kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menekankan demikian semasa menyaksikan latihan bersepadu Exercise North Star hari ini. Latihan besar-besaran yang menggabungkan pasukan-pasukan pertahanan negara kembali diadakan selepas 6 tahun. Ia mempamerkan tahap kesediaan dan tindak balas negara dalam insiden kecemasan. Ini di samping meningkatkan kesedaran masyarakat tentang ancaman pengganasan. Exercise North Star tahun ini diadakan di Pulau Jurong, iaitu antara hub ekspor kimia yang terbesar di dunia. Ia dihadiri Perdana Menteri Lee Hsien Loong bersama beberapa menteri yang lain. Tepat jam 3 petang, latihan bermula dengan senario sekumpulan individu radikal cuba melarikan diri selepas meletakkan beberapa objek peranti letupan IED di tangki-tangki minyak dan laluan paip kimia di Pulau Jurong.
Dengan teknologi dan keupayaan canggih, tindakan mereka itu berjaya dikesan dengan pantas oleh Angkatan Bersenjata Singapura SAF, Pasukan Polis Singapura SPF serta Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF untuk menangkap dan meredakan keadaan. Namun, letupan IED tersebut telah menyebabkan sebahagian paip pecah dan ramai yang tercedera akibat terhidu gas klorin. Di sini, SCDF bekerjasama dengan rakan-rakan kerja lain termasuk Kementerian Kesihatan MOH untuk merawat para mangsa sebelum mereka dihantar ke hospital. Selain itu, SCDF juga bekerjasama dengan syarikat ExxonMobil untuk memadamkan kebakaran di 2 tangki minyak besar. PMD berkata beliau berbangga dengan kerjasama yang ditunjukkan oleh semua pihak dan mengalu-alukan orang ramai untuk memainkan peranan mereka. You have to work with one another in Singapore so that we can mobilize our resources to deal with the problem. And we also have to be completely united as one people, because the threat of terrorism isn't just a person who's hurt or the storage tank which is blown up or the pipeline, but the fracture in our society, which takes a very, very long time to heal. And we must never let that fracture happen to us. And so I'm glad this exercise has gone well. Industri penerbangan serantau kembali pulih pasca pandemik dengan adanya lebih ramai kaki tangan penerbangan yang lebih cekap. Ini adalah antara matlamat Pusat Keselamatan Penerbangan Serantau yang baru di Singapura. Dengan perjalanan udara bakal bertambah, keselamatan penerbangan menjadi keutamaan. Lantaran itu, sebuah pusat keselamatan penerbangan dilancarkan untuk mengenal pasti risiko mengikut rantau dan membangunkan huraian bagi industri berkenaan. Walaupun perincian tentang lokasi pusat itu tidak diberikan, Menteri Pengangkutan S. Iswaran memberi amaran usaha pemulihan pandemik tidak bermakna jika keyakinan awam terhadap keselamatan penerbangan terjejas. Malah, Penguasa Penerbangan Awam Singapura CAAS menyatakan trafik udara di sini meningkat daripada 12% paras pra-pandemik pada Januari tahun lalu kepada 80% sekarang ini. CAAS menambah usaha keselamatan akan dipertingkatkan sedang operasi terus dipergiat. Penerbangan pertama Jetstar berlepas dari Terminal 4 Lapangan Terbang Changi selepas perbincangan dan kajian yang dijalankan selama berbulan lamanya. Jetstar menyertai 18 lagi syarikat penerbangan lain di T4. Jetstar sebelum ini menolak langkah tersebut dengan menyatakan para penumpangnya akan menghadapi kesukaran untuk berpindah dari T4 ke terminal lapangan terbang yang lain. Namun syarikat penerbangan itu akhirnya bersetuju pada November lalu selepas ia menjalankan kajian dengan Changi Airport Group CAG. Kajian tersebut menunjukkan pergerakan para penumpangnya tidak akan banyak terjejas. Jetstar menyatakan pemindahannya ke T4 juga akan membolehkan kapasitinya untuk terus berkembang. Premium Sijil Hak memiliki kenderaan COE untuk kenderaan kategori A dan B mencapai rekod tertinggi yang baru. Harga COE kereta kecil naik lebih RM5,000 untuk ditutup pada harga $93,503. Premium untuk kereta lebih besar pula kini atas $116,000. Para pengamat industri kereta mengaitkan kenaikan itu dengan permintaan yang semakin meningkat. Ini memandangkan terdapat pemilik kereta yang cuba meraih untung dengan menjual semula kereta mereka kerana nilainya yang semakin meningkat. Ada juga pengguna yang mahu mendapatkan COE sebelum harganya naik lebih tinggi. Sementara itu, harga COE untuk kenderaan komersil dalam kategori C merosot lebih RM5,700 kepada sekitar $85,000. Premium bagi motosikal juga turun sedikit kira-kira $300 kepada $12,001. COE bagi kategori terbuka pula yang biasanya digunakan untuk kereta besar tidak banyak berbeza, naik hanya $20. Singapura dan Malaysia sebagai negara jiran yang saling memerlukan dari segi ekonomi harus meneruka cara-cara untuk meningkatkan kerjasama bagi manfaat bersama. Ini mungkin dalam bidang-bidang kepentingan bersama seperti ekonomi digital dan mesra alam. Presiden Halimah Yacob berkata demikian semasa menggulung lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Ekonomi dan hubungan rakyat yang teguh boleh membantu Singapura dan Malaysia mengharungi lanskap global yang semakin tidak menentu.
Menurut Presiden Halimah Yaakob, ia boleh membantu kedua-dua pihak menangani cabaran luar. Dan kerjasama mendalam ini yang ditekankan Presiden Halimah semasa sesi pertemuan beliau bersama para pemimpin kerajaan dan perniagaan Malaysia dalam lawatan kali ini. Beliau merujuk kepada projek Sistem Transit Laju atau RTS Singapura Johor Bahru sebagai contoh yang membawa manfaat kepada rakyat serta ekonomi kedua-dua negara. Presiden Halimah juga meluahkan harapan agar generasi muda Singapura dan Malaysia dapat memupuk hubungan lebih erat. Mereka mempunyai pengalaman yang amat berbeza daripada kita. Jadi jika mereka mempunyai pengalaman yang di mana mereka tidak merasakan begitu penting perhubungan baik antara Malaysia dan Singapura, saya rasa nanti jika mereka menjadi pemimpin-pemimpin, itu akan menjadi satu kepincangan. Beliau menambah kedua-dua negara juga boleh berusaha ke arah ekosistem yang lebih menyokong golongan wanita menggalas tanggungjawab kepimpinan. Dalam kapasitinya sebagai Chancellor Universiti Nasional Singapura, Presiden Halimah turut bertemu dengan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah yang merupakan Chancellor Universiti Malaya.